Didik TV KPM. Kali ini kita akan memberi penekanan pada bentuk soalan OPB, Qismul Alif, yang mana pelajar berupaya untuk memperolehi 20 markah. 20 markah. Jadi kita nak tahu macam mana rupa soalan tersebut kan? Betul. Nak dapat 20 markah. Objektif, senang je kan. Kacang, okey kacang kan. Okey, kita tengok macam mana dia punya bentuk soalan dia kan. Okey, objektif pelbagai bentuk ni ada yang disediakan jawapan, ada yang tidak disediakan jawapan. Okey, contoh السؤال الأول والسؤال الثاني السؤال أو الأسئلة متعلقة بكيفية صلاة الاستسقاء. Okey. Dia tanyakan tentang kaifiyah, teknik solat istisqa. Okey, solat istisqa ni tajuk pertama kan. Yang pertama belajar ta'rif, dalil, hukum kan. Kemudian cara pelaksanaan. Dalam cara pelaksanaan tersebut ada bacaan-bacaan surah. So ditanyakan bacaan surah tersebut. Rakaat pertama baca surah apa? Yang disunatkan. Rakaat kedua surah apa kan? Jadi jawapan tersebut tidak disediakan. Sebenarnya ruangan ni saya tulis untuk memudahkan anak-anak pelajar mengulang kaji, mengingat semula. Bagi para pelajar yang menonton rancangan secara langsung ini, kita lihat pada solat istisqa. Suqiyah. Senang cerita bahasa kita solat minta hujan lah kan? Ya, betul. Saya panggil solat pembenihan awan. Pembenihan awan solat pembenihan awal secara sunnah kan? Ya, betul. Sunnah Rasulullah kan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi inilah. Okey. Yukabbir atau bertakbir sebanyak 7 kali takbir dan membacakan surah Al-Fatihah serta surah apa? Qaf. Surah Qaf. Ini dah ada dia punya clue dia tu. Kataan suqiyah kan? Aslul kalimah. Okey, kemudian fi rakatis tsaniyah yukabbir 5 takbirat fa yaqra'u Al-Fatihah wa surah Al-Qamar. Jadi mudah. Kalau kata yang sebegini anak-anak pelajar boleh terlupa, waliyazubillah min zalik, saya cadangkan anak pelajar untuk lipat gandakan usaha, untuk mengulang kaji mata pelajaran Asy-Syariah ni. Seterusnya, kita lihat pada contoh soalan berikutnya, soalan ketiga dan kelima. Okey, di sini sebenarnya tidak disediakan jawapan ya, Hakim. Tidak disediakan jawapan. Maka soalan menyentuh tentang anwa'us siyam, Ada 3 hukum puasa yang perlu dikuasai oleh anak-anak pelajar. Puasa sunat, puasa yang diharamkan, dan yang ketiga puasa yang dimakruhkan. Jadi ada banyaklah kategori dia. Ada kalanya anak-anak pelajar boleh terkeliru, murid-murid boleh terkeliru. Fakta di antara puasa haram dan juga puasa makruh. Betul. Sebab apa? Dua-duanya menggunakan dalil. Dalil la an-nahi. La an-nahiyah kan? Ini bentuk larangan. Adakah larangannya menunjukkan kepada pengharaman ataupun menunjukkan kepada makruh kan? Hukum makruh. Jadi kita perlu lihat pada konten soalan dia. Baik. Jadi di sini kita lihat kan? Soalan ditanyakan pada anwa' siam. Ada 3 jenis puasa. Jadi puasa ni dia ada hari dia. Betul. Dia ada hari dia. Hari yang diharamkan dan hari yang dimakruhkan bagi umat Islam berpuasa padanya. Pada waktu tersebut. Jadi soalan ni dia tanya umum. Jenis puasa. Dia nak jenis puasa yang haram ataupun yang makruh atau yang sunat ke, ataupun dia nak hari yang diharamkan serta dimakruhkan. Ini yang berbentuk soalan bentuk analisa. Nampak mudah kan? Tapi sukar. Jadi sekiranya dia keluarkan dalil sebegini, saya ambil 1 atau 2 contoh daripada bahagian puasa yang diharamkan dan dimakruhkan ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama al-yawma allazi yushaka fihi an-nas faqad asa Abul Qasim." Sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berpuasa pada hari yang kita merasa syak, sama ada hari ini
dah jatuh Ramadan ataupun belum, kan? Mereka telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini larangan ni haram ke larangan makruh, kan? 1 atau 2 hari. Walaupun ada khilaf ulama di situ, tak perlu kita sentuh. Yang penting kita nak kategorikan. Jadi saya syorkan pada anak-anak pelajar dia boleh menggunakan pakai 2 jawapan. Okay? Sama ada puasa yang haram dan juga puasa yang syak. Ya. Tulis dua-dua sekali. Tak ada Kalau masalah. kata takut keliru, insya-Allah mana-mana jawapan pelajar tu akan diterima pakai. Sama seperti contoh yang kedua. Saya bacakan sedikit. Fima naqala an Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu la yadkhulul jannah illa mu'min. Tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman. Wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Okey? Tidak akan masuk syurga kecuali golongan yang beriman. Okey, kita dah tahu dah. Ayyamu mina disentuh ayyamu mina. Hari para hujjaj ataupun mereka yang melaksanakan ibadah haji berada di Mina. Iaitu 11, 12, 13 lah. Kita dah tahu dah. Hari itu adalah hari waktu yang mana para hujjaj melontar jamrah. Jamrah tu ula, wusta, kubra, kan? Jadi digelar hari tersebut adalah Ayyamut Tasyrik. Dan dia berada pada kategori Asyamul Muharram. Jadi kalau kata anak-anak pelajar rasa keliru, jawab 2 sekali. Jadi mana-mana satu akan diterima pakai. Dia nampak tricky, alghaz. Dalam soalan ni pun dia ada alghaz juga. Dia ada teka-teki, kan? Teka-teki, kan? Okey, seterusnya, bentuk soalan yang berikut. Okey, di sini Hakim, yang menariknya jawapan dah disedia. Tinggal pilih je. Sama ada pelajar bersedia menjawab ataupun kurang bersedia menjawab. Sebab apa? Kurang mengulang kaji. Ataupun mereka kata tak cukup masa ustaz nak ulang kaji, kan? Bukannya kena masak kat rumah, kan? Basuh baju pun orang kata sesekali, kan? Jemur baju, kan? Jadi perlu orang kata bersungguh-sungguh untuk mengulang kaji pelajaran. Okey. So soalan ni lalahazna ala majmu' al-as'ilah. Al-as'ilah muta'alliqa min bibabi al-hajj wal umrah. Jadi dia menyentuh tentang bahagian haji dan umrah. Tajuk haji umrah ni dalam bab kedua. Tajuk fiqhul ibadah tingkatan 5. Okey. So pelajar-pelajar diminta menjawab atau memilih jawapan yang telah disediakan. Saya dengarlah cerita daripada guru-guru atau saya lihat, saya makan lembaran soalan-soalan ujian pertengahan tahun, kan? Ujian awal tahun. Ada kalanya pelajar pun boleh tersilap memilih jawapan walaupun jawapan telah disediakan. Disebabkan kurang pemahaman mereka. Ada kalanya soalan tersebut diubah sedikit daripada struktur ayat asal yang disediakan dalam kitab. Jadi di sini memerlukan kemahiran memaham isi kandungan jumlah. Jumlah soalan tersebut. Contohnya, min syuruti istita'ah binafsi fil haji wal umrah huwa di antara syarat-syarat istita'ah binafsi. Istita'ah ni ada 2, kan? Kemudian pada haji dan umrah. Okey? Jadi pelajar-pelajar diminta memilih jawapan. Okey? Selain daripada mabit Mina, okey, kita dah tahu ini adalah wajib haji, kan? Tahlul ni, okey, dia bukan termasuk dalam bahagian istita'ah binafsihi, okey? Jadi tentulah jawapan dia yang ni. As-sihah al-jismiyah. Okey, sihat tubuh badan, selain daripada wujudun nafaqah ala nafsi wa ahli. Yang ni Ustaz kena jawab satu lah, kan? Dia pilih satu je. Dia tak boleh pilih 2. Yang ni tak boleh pilih 2 sebab jawapan telah disediakan. Berbanding dengan tadi, kan? Kalau kata mereka rasa keliru lah, kan, yang soalan tadi. Okey, seterusnya. Yang kedua. Okey, sumiyal ihramu ihraman bisababi
yumna 'alal muhrim bi fi'li faragh al-ihram qabla tahallul, sebelum tahallul. Okey, sama ada tahallul awal atau tahallul sani lah kan. Okey, dinamakan ihram tu adalah perkara yang diharamkan pada pemakai kain ihram tersebut disebabkan larangan mereka daripada melakukan perkara. Ni jawapan kena pilih daripada yang tiga ni. 1, 2 dan 3. Okey, Toib. Yang mana satu? Mujibatul ihram, mahdhurat ihram, makruhat ihram. Sebahagian kitab, mungkin anak-anak pelajar belajar atau ulang kaji menggunakan kitab yang lain, mereka lihat muharramat ihram. Ada sebahagian kitab menggunakan muharramat ihram. Tapi di sini dia menggunakan pakai mahzurat ihram. Okey, mahzurat ni maksud larangan-larangan ihram lah kan. So pelajar perlu menulisnya jawapan pada helaian jawapan je. Jangan tulis pada buku soalan. Ada kalanya pelajar-pelajar tersilap. Kalau dia tengok pada soalan latihan pertengahan tahun tu kan. Dia jawab kat buku soalan. Kita tengok kertas jawapan. Mana layan ni kan? Terpaksa buka buku soalan kan. Nasib baiklah guru tersebut orang kata bermurah hati kan. Kalau kata subjek lain mungkin dia bagi separuh markah pula kan. Bagi betul-betul dapat separuh markah. Kalau guru-guru yang baik hati tu dia bagi tak apalah kan. Faham. Terlepas pandang ataupun pelajar ni dia tertekan kan. Dia terkeliru. Tapi saya galakkan anak-anak pelajar untuk memindahkan jawapan bahagian OPB ni ke helaian soalan yang telah disediakan. Okey, faham. Kemudian soalan yang berikutnya. Okey, soalan ini menyentuh tentang bab haji. Boleh tak dia masuk bab lain, dia bercampur? Dia bercampur pada teta 5 ni, bahagian fiqh ibadah. Saya jawab, boleh. Dia tidak semestinya pada bahagian fiqh ibadah teta 5 tu, dia hanya berdiri ataupun menyentuh pada bab haji saja. Boleh jadi dia bercampur di antara bab haji dan juga bab korban. Sebab dia ada kaitan kat situ kan. Okey. Seterusnya. Soalan, saya ambil soalan yang ke-10. Okey. As-sabab liwujub ad-dam at-takhir wa taqdir huwa faragh. Maza huwa jawab as-sahih. Okey. Sebab diwajibkan dam, takhir dan takdir. Apa dia? Pelajar-pelajar dah tahu dah. Dam ada 4 jenis kan? Dam, tartib, takdir, takdil. Kemudian dam, takhir, takdil dan yang ni yang terakhir. Takhir, takdir. Takhir, takdir ni jadi kena pilih jawapan dia kan? Dianya biasa menyentuh pada mahzuratil ihram. Faham? Taklimul azafir. Ambil jawapan tersebut, pindah ke bahagian yang belakang. Okey, seterusnya soalan ke-11 dan ke-13. Kebiasaannya sebelum ni, soalan ke-11 dan ke-13 dia akan menyentuh sama ada pada bahagian muamalat, tentang 4 dan 5. Ada kalanya soalan 1 dan 10 tadi tu, saya balik semula pada soalan 1 dan 10 tadi tu, dia akan menyentuh pada bahagian atau mata pelajaran berkaitan tentang 4 saja. 11 ke 20 ni menyentuh isi kandungan mata pelajaran tentang 5 saja. Ada kalanya dia berubah. Okey, yang mana soalan yang ke-11 dan ke-13 ni dia akan menyentuh fiqhul muamalat tingkatan 4 berserta fiqhul muamalat tingkatan 5. Dia gabung dua. Okey, contoh pada soalan ke-11. Kalau kita lihat di sini, dia menyentuh bahagian hibah. Ini soalan-soalan yang kata saya ambil daripada koleksi soalan ya. Okey, dia menyentuh pada bab hibah. Hibah ni uqud tabarruat. Tajuk pembelajaran tingkatan 4. Okey. Jadi yang soalan pertama dia menyentuh tentang ta'rif. Yang kedua dia menyentuh tentang syurutul wahib. Okey. Dia ada 3 syurut wahib dalam kitab yang disediakan untuk kamu. Okey. Yakuna malikan lil mauhub. Okey. Kemudian ar-rusdu, al-aqilu wal balighu, ataupun kalau ikut istilah saya ahliyatul tabarruk.
Okey. Kemudian yang terakhir ahlan, lil mauhub lahu, penerima, dia ada dia punya syarat juga. Okey. Seterusnya kita berpindah kepada soalan 14 dan juga soalan 16. Dia menyentuh kepada fiqhul muamalat tingkatan 5 berkaitan tentang uqudul ishtirak, al-mudarabah, uqudul ishtirak al-mudarabah. Dan juga soalan yang ke-17, 18. Ini kalau ikut aturan yang saya bina lah. Tak semestinya soalan sebenar dia akan berbentuk sebegini. Mungkin ada sedikit perubahan. Okey. Jadi dia menyentuh tentang syurutul hadanah. Syarat menjaga anak selepas berlaku pembubaran perkahwinan. Okey. Dan yang terakhir, soalan yang ke-19 dan 20, dia menyentuh tentang hukum riddah ataupun keluar daripada agama Islam. Okey. Di sini dia soalan menyentuh tentang apakah yang perlu dilaksanakan oleh pihak kehakiman. Sekiranya seseorang itu dia rasakan dia rasa hendak menukar ke agama selain daripada agama Islam, maka perlulah hakim mengarahkannya untuk yang pertama istitabah, bertaubat, kemudian memberitahu tentang balasan di hari akhirat tu, apa dia punya balasan daripada mahsyar. Kalau ikutkan sebenar balasan di dunia dia bagaimana bentuknya kan. Kemudian barulah datang cara yang terakhir. Jadi yang pertama, yang kedua ni perlu diberi keutamaan terlebih dahulu. Didik TV KPM